peranan besar kerajaan dalam ekonomi Malaysia, terutamanya dalam penganugerahan lesen dan kuota sejak era pemerintahan British dan pelaksanaan dasar tindakan afirmatif era 1970-an sehingga syarikat berkaitan kerajaan GLC yang mendominasi 40% saham perusahaan Malaysia adalah sistem lapuk dan perlu diubah. Bekas pengerusi CIMB, Datuk Seri Nazir Razak dalam ruangan kolumnis di portal DH Markets menegaskan bahawa amalan politik wang sering mempengaruhi keputusan berkaitan peraturan, polisi dan perolehan kerajaan serta tindakan-tindakan GLC. Oleh kerana itu, apabila ditanya berkaitan dengan ekonomi negara, beliau menyatakan bahawa ekonomi Malaysia tidak wujud sebenarnya tetapi yang ada hanyalah politik ekonomi. Sewaktu di peringkat ijazah dahulu, beliau mengambil sarjana politik dan ekonomi secara serentak. Tetapi ketika itu, dia tidak pernah menyangka bahawa kedua-dua elemen ini terjalin begitu rapat, intertwined dalam negara kita. Kita mempunyai rangkaian yang luas dalam arahan ekonomi, tapi kita cuba meletakkan diri kita sebagai pasaran kapitalis bebas. Ia sangat berbahaya untuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita yang sebenar, ujar beliau dalam ruangan kolom DH Markets bertajuk Making a Better Malaysia. Ia memerlukan pengalaman sebagai barisan hadapan dan pada masa yang sama mempunyai sedikit jarak untuk benar-benar melihat betapa sistem yang ada sebenarnya sudah terpesong dan membawa kerosakan. Semasa beliau berada dalam sistem tersebut sepanjang kariernya dalam CIMB, beliau melihat dirinya mempunyai pegangan moral yang wajar, tetapi beliau akui ada kalanya dirinya rela menjadi pelakon. Misalnya, jika beliau melihat seperti ada sesuatu yang tidak kena, ada masanya beliau akan menegur, tapi pada kebanyakan masa, beliau terpaksa mengambil pendekatan, bukan urusan saya, it's not my business. Diakui bahawa kebanyakan mereka yang berada dalam sistem tersebut biasanya bertindak begitu, dan ketika beliau berbicara dan menentang muslihat dalam 1MDB dan Felda, tekanan yang beliau terima cukup tinggi. Beliau tidak mau menyentuh banyak mengenai perkara itu, namun beliau mengakui bahawa pemusatan kuasa di pejabat Perdana Menteri telah mengakibatkan ketidakfungsian systemic dysfunction kerana kekurangan accountability serta elemen semak dan imbang ke atas pembuat keputusan. Antara contoh sistem ketidakfungsian adalah seperti skandal 1MDB yang sangat ekstrim. Mana tidaknya, sebuah dana kekayaan negara yang mendapat sokongan jelas dari kerajaan digunakan khusus bagi meraih berbilion dolar dengan alasan untuk projek pembangunan tetapi juga digunakan untuk pembiayaan politik. Sepanjang operasi dana itu, terjadi kebocoran dana yang amat besar untuk tujuan yang jahat. Jika disingkapi, skandal kewangan moden pertama dalam negara adalah skandal Bumiputra Malaysia Finance (BMF) pada awal tahun 80-an, di mana subsidiari Bank Bumiputra meminjamkan berbilion ringgit kepada sebuah pemaju hartanah di Hong Kong tanpa kelulusan yang wajar. Bukan setakat itu, terdapat juga perjanjian-perjanjian berskala kecil yang apabila digabungkan membawa nilai pembaziran yang cukup besar. Selain itu, pada pertengahan 80-an terdapat model untuk melahirkan lebih ramai golongan bilion A Bumiputra di bawah nama DEB, yang mana kerajaan akan mengikut pilihan ahli-ahli politik berpengaruh untuk menyokong individu tertentu agar menjadi ahli-ahli perniagaan. Sokongan kerajaan termasuklah memberi pinjaman secara terus melalui bank-bank yang tidak dikawal selia. Model ini kemudian berkembang cukup eksponen apabila dana modal yang masuk ke dalam negara pada awal 90-an namun akhirnya merudum teruk ekoran krisis kewangan Asia, Asian Financial Crisis. Bayangkan betapa besar kerugian yang ditanggung. Jadi, kenapa kita pikir ahli politik membuat keputusan yang betul untuk melantik individu tertentu menjadi ahli perniagaan? Mengapa kita fikir mereka yang mempunyai hubungan rapat dan akses mudah terhadap modal boleh membina perniagaan yang kukuh? Soal beliau. Kebanyakan perniagaan itu tenggelam dalam hutang yang menimbun dan akhirnya diselamatkan kerajaan dan dijadikan sebagai GLC sehingga ke hari ini. Namun yang menyedihkan, walaupun mengalami kerugian, hubungan antara kerajaan dan perniagaan utama berterusan walaupun selepas AFC. Cuma bezanya, individu pilihan ahli politik itu ditukar dengan golongan pengurusan profesional, tetapi masih melaporkan kepada ahli-ahli politik berkenaan.
Sewaktu beliau menjadi pegawai CIMB, beliau telah ditugaskan untuk menjaga tawaran permulaan awam IPO untuk syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam pertukaran saham. Hampir kesemua kes melibatkan pembagian saham kepada Bumiputra seperti yang digariskan dalam Dasar Ekonomi Baharu NEP, tetapi tidak pernah ada proses yang jelas maupun konsisten terhadap pemilihan pihak yang bakal menerima saham-saham tersebut. Kelazimannya, mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan ahli politik sahaja yang mudah menerima pembahagian saham-saham tersebut. Jadi, di sebalik tujuan asal untuk membahagi kekayaan kepada golongan Bumiputra yang benar-benar memerlukan, kebanyakan dana ini dipesongkan demi kepentingan politik. Dalam hal ini, Nazir tidaklah berniat untuk mengkritik sistem yang diwujudkan ekoran peristiwa tragedi 13 Mei 1969. Tetapi beliau menegaskan perlu ada perubahan ketara dalam sistem tersebut. Kini sudah hampir 50 tahun, namun sistem yang diwujudkan pada era 70-an masih kekal. Dan lebih parahnya lagi, sistem tersebut dipenuhi dengan kepentingan tertentu dan menggunakan bangsa dan agama untuk mempertahankan keputusan tersebut. Akhirnya beliau menyimpulkan, tindakan itu sebenarnya dicemari dengan norma sama ada bersifat kompromi atau terang-terangan bersifat korupsi. Artikel ini disiarkan sepenuhnya oleh Akbar di Asia Markets dalam ruangan kolom My Say oleh Nazir Razak bertajuk Making a Better Malaysia. May Malaysia be a better place to stay.